Pertamanya saya memanjatkan rasa syukur kerana hampir semua yang dipohon oleh Mendef dan di ATM telah diluluskan dan telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan tadi. Jadi bagi pihak warga ATM dan juga anggota ATM, saya amat berterima kasih dan ingin memastikan apa yang telah pun diumumkan Perdana Menteri tadi dapat dirasai sehingga ke peringkat akar umbi. Untuk kesiapsiagaan aset, saya akan serahkan kepada Panglima-Panglima ketiga-tiga cabang dan juga PAT untuk menerangkan semua aspek yang mungkin tak dapat disentuh secara terperinci dalam ucapan bajet tadi, tetapi terkandung di dalam bajet 2018. Contohnya transformasi tentera laut kita daripada 15 kepada 5, usaha kita mendapat MPA, Military Patrol Aircraft untuk TUDM kita, dan juga usaha kita untuk memastikan peralatan untuk gerak khas kita yang telah pun diumumkan untuk tentera darat. Ini akan dikupas dan akan diperincikan oleh Panglima-Panglima Perkhidmatan. Tetapi bagi saya sebagai Menteri Pertahanan, apa yang membanggakan saya dan yang dekat dengan jiwa sanubari saya ialah banyak penekanan kepada agenda kebajikan anggota dan veterans kita. Bermakna bahawa agenda perumahan yang telah disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sehingga tahun 2030 mungkin akan memenuhi kesemua keperluan anggota kita untuk rumah keluarga angkatan tentera kita, dan blueprint yang disebut oleh Yang Amat Berhormat akan kita lancarkan dalam masa terdekat. 5 hospital tentera akan dinaik taraf, 5 poliklinik akan dibina di dalam kem-kem kita. Usaha kita untuk melihat kepada agenda pendidikan, semua itu saya rasa buat pertama kali secara menyeluruh dapat menyentuh kedudukan anggota dan juga warga kita. Ini membanggakan saya sendiri, dan ini perkara yang saya akan sentuh sendiri secara peribadi, tetapi dari segi aset kesiapsiagaan keselamatan saya serah kepada Panglima-Panglima Perkhidmatan untuk mengupaskannya dalam masa terdekat. Well, even if it isn't, they will accuse us of having an election budget. But as you know, our agenda on the welfare of our troops and our veterans has been ongoing for years. We could not announce the blueprint for our housing to the year 2030 if we were only looking at it short term on the election alone. So basically, they will accuse it as an election budget. But for us in Mendef and ATM, and the soldiers and our veterans know that it is something that has taken us 2 to 3 years to be able to reach this far. And for the PM to announce it in the budget, that means very, very close to us. So the issue of welfare of our soldiers and the veterans definitely cannot be seen as an election budget, because it cannot be done overnight. It cannot be done before the election. But we have given our people hope that yang sekurang-kurangnya menjelang tahun 2030, masalah perumahan untuk anggota kita insya-Allah akan dapat diselesaikan. Thank you.